Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So hari ni kita nak sambung pembelajaran bagi bab 4, Index, Cert and Logaritma. Semalam kita dah habis index, hukum index, which is subtopik pertama lah. Settle. So hari ni kita nak masuk hukum cert. So yang ni memang totally syllabus baru. Jadi, jom kita belajar apa itu hukum cert. Teacher bahagikan hukum cert ni kepada 5 perkara yang teacher akan terang. Iaitu first, apa itu hukum cert. Kedua, penukaran perpuluhan berulang ke bentuk pecahan. Dan ketiga, hukum cert. Yang tiga ni, teacher target untuk habiskan hari ni. 4 dengan 5 ni nanti kita belajar esok. Okay, so untuk hari ni, apa itu cert? Okay, jom kita belajar apa itu cert. Apa itu cert? Okay, pernah nampak tak yang simbol punca kuasa? Punca kuasa 2, punca kuasa 3, punca kuasa 4, punca kuasa 5 dan lain-lain lah. Semua ni yang kita panggil punca kuasa ni sebenarnya dia ada nama lain dia. Okey, nama lain dia juga dikenali sebagai cert. Cumanya sekarang kita nak tukar nama je. Sama je, punca kuasa 2, punca kuasa 3 ni sama je. Cuma nama dia lain je. Kita tukar jadi nama cert. Contoh, yang ni kita selalu panggil punca kuasa 2, 4 kan. Contoh. So sekarang ni kita akan tukar nama dia menjadi bentuk cert. Dia akan jadi cert 4 peringkat 2. Ni nama lain dia. So yang punca kuasa 2 ni akan jadi peringkat 2. Yang kat dalam ni dia akan jadi cert berapa? Contoh lagi, teacher buat cert macam ni. So yang kat dalam ni kita tulis balik je. Cert 5 peringkat dekat luar ni, peringkat 10. Okay, so tu cara nak baca. Cuma kita tukar nama je. Ni maksudnya punca kuasa 10 kan. Punca kuasa 10 bagi 5. So sekarang kita panggil dalam bentuk cert dengan peringkat. Cert berapa, peringkat berapa. Okay, yang simbol yang kita duk tengok punca kuasa ni, kita panggil simbol ni, yang ni, sebagai simbol radical. Okay, so sekarang kita nak identify macam mana kita nak tahu nombor tu nombor cert ke tak. So dia akan berkait dengan nombor nisbah and nombor bukan nisbah lah. So nombor nisbah ni apa, nombor bukan nisbah ni apa? Jom kita tengok. So untuk nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk A over B. Contoh, teacher tulis kat sini contoh. Example 1/2. Ini kita panggil sebagai nombor nisbah. Ataupun kita boleh katakan dia boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan terhenti. Perpuluhan terhenti ni macam mana? Contoh 1/2 kita boleh tulis 0.5 kan. So ni kita panggil sebagai nombor nisbah. Lagi satu adalah perpuluhan nombor berulang. Contoh 0.3333.
Ni yang berulang-ulang ni adalah kita panggil nombor nisbah. Sebenarnya dia boleh tukar balik kepada dalam bentuk A per B macam ni. So ini adalah nombor nisbah. Kalau nombor bukan nisbah, saya tulis kat sini. So kalau nombor bukan nisbah, dia terbalik dari sini. Dia nombor yang tidak boleh ditulis dalam bentuk A per B. Okey, so nombor dia adalah nombor yang tak boleh ditulis dalam bentuk A per B. Maksudnya bila kita tukar dalam bentuk pecahan, dia takkan berulang. So, contoh teacher bagi ni 0.13576 ... Ini adalah nombor bukan nisbah. Okey, itu perbezaan antara nombor nisbah dengan nombor bukan nisbah. Kenapa kita kena tahu dua benda ni? Satu, sebab ini nombor yang bukan nisbah ni, ini yang kita akan boleh tulis dalam bentuk set. Okey, sebab set bila kita tukar dalam bentuk perpuluhan, dia akan dapat perpuluhan yang tidak berulang. Untuk nombor nisbah, kalau diberi yang macam perpuluhan 0.3333 ni berulang ni, kita boleh tukar dalam bentuk A per B. Maksudnya kita akan belajar nanti macam mana nak tukar dalam bentuk A per B. Okay, that's why you kena differentiate lah, membezakan di antara nombor nisbah dengan nombor bukan nisbah. Okay, so contoh kalau teacher bagi macam ni, kalau teacher kata set 4, okay, kalau teacher tekan kalkulator, set 4 akan dapat 2 kan. So ni adalah nombor bukan nisbah, nombor nisbah. Sebab dia 2 per 1 kan. So dia adalah nombor nisbah, which means dia adalah bukan set. Kalau contoh teacher tulis set 2, tekan kalkulator lagi, set 2, kita akan dapat set 2 juga. Kalau kita tukar ni, dia akan dapat 1.41421 bla 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 bla. Dapat panjang 1.41421.5 ... lah. So untuk set 2 ni kita panggil dia sebagai nombor set. Dia nombor set. Okey, yang ni bukan nombor set. Jadi ingat kat sini, untuk set adalah nombor bukan nisbah, iaitu perpuluhan dia tidak akan berulang. Itu je. You faham konsep untuk nombor set. Alright, then sekarang kita try buat soalan supaya nampak sikit macam mana. Dan kita akan buat, okay, teacher nak buat yang dua ni dulu. Penukaran perpuluhan ni dengan kita nak tengok yang mana satu set, yang mana satu nombor bukan set. Okay, so penukaran perpuluhan berulang ke bentuk pecahan. Contoh teacher bagi macam mana kita nak nyatakan dia. Contoh teacher tulis 0.6766767. ... So macam mana kita nak tulis dalam bentuk pecahan? Sekarang ni kita tengok yang berulang adalah 67 kan. Saya akan garis kat atas ni. Ni maksudnya yang berulang. So sekarang kita identify dulu. Nombor dia sekarang adalah N bersamaan 0.676767. ... Okay. Then kita nak hilangkan yang ... ni. Jadi kita darab dengan yang mana yang 2 kali berulang kan. So kita akan darab dengan 100. Kalau 3 kali berulang, kita akan darab dengan 1000. So sekarang ni 2 kali berulang, kita akan darab dengan 100, akan dapat 100 N. 67.6767 ... Betul kan? Dia berulang. So untuk hilangkan yang belakang yang berulang ni, kita akan tolak. Ni macam persamaan. Ni persamaan 1, ni persamaan 2. So kita tolak 2, tolak 1. 2 tolak 1, kita akan dapat 100, tolak N, akan dapat 99N. Betul? And then 67.676767 tolak dengan 0.676767, kita akan dapat 67. Dan kita akan dapat N bersamaan 67 per 99.
So ini adalah jawapan dia. Untuk tulis 0.676767 ni dalam bentuk A per B adalah 67/99. Okay, so untuk nombor ni kita takkan panggil dia ni bukan nombor set. Bukan nombor set. Okay, and then sekarang teacher nak surat identify sama ada nombor ni nombor set ke tak. 1. A. Set 125. 3. So macam mana cara pembacaan dia ni? Cara pembacaan dia, kenapa dia jadi tak clear? Okey. Cara pembacaan dia adalah set 125 peringkat 3. Okey, ni cara bacaan dia dalam bentuk set. So macam mana kita nak tahu dia ni adalah nombor set atau tak? Tekan calculator macam biasa. Mana tahu nak tekan ni? 3 125. So kita akan dapat jawapan dia 5. Bila dia boleh dipermudahkan dan tak ada dah bentuk set ni, jadi ini adalah bukan nombor set. Okey. Yang kedua, kalau teacher bagi 125. So cuba tekan balik kat sini. 5 and then 125. Nampak tak? Dia dapat 2.626527804. Punya panjang kan? So bila dia menghasilkan panjang ni kan, dia menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Okey, dia menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Tengok ni jawapan dia. So bila menghasilkan perpuluhan tidak berulang, ini kita panggil sebagai nombor set. Kalau you ada calculator ni, lagi senang lah sebab you boleh check terus. Contoh macam ni kan, 5 125. So akan dapat terus. Dia memang dapat perpuluhan macam ni. Okay. And then contoh lagi satu. Kalau saya bagi 4 16/64. Okay. So ni tekan kalkulator lagi, tengok dia punya apa nilai dia. So kat sini 4 16/64. Nampak tak dia dapat 0.7071067 bla 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 bla, panjang kan. So dia menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Perpuluhan tak berulang. Jadi dia merupakan nombor set. Okey. So itu perbezaan antara nombor set dengan nombor bukan set. Nombor yang perpuluhan berulang dengan perpuluhan tidak berulang. Jadi yang ni kita dah belajar, yang ni pun kita dah belajar. Dan seterusnya, hukum set. Yang ni hari tu kita dah belajar hukum indeks kan. So sekarang kita belajar hukum set. Hukum set ni ada dua, iaitu darab dengan bahagi. Untuk darab, contoh teacher buat set 7 darab set 2. Nampak tak? A, B. Set sama. Set dia. So bila sama yang ni, kita boleh gabungkan, which is 2 darab 7. Dia jadi macam tu. So dapat set 14. Okay. And then kalau bahagi, dia akan boleh gabung. Set A bahagi set B. So sebenarnya kita boleh tulis juga dalam bentuk pecahan, iaitu set A bahagi set B. Sebab bahagi ni adalah per. Sama je.
Then kita boleh gabung lah. Dia jadi macam tu. Sebab dia sama. Okay. Make sure dia punya set ni sama. Baru boleh gabung. Then teacher bagi soalan untuk kita gabungkan set ni lah menjadi set tunggal. Contoh, set 3A darab set 5A. Ni satu, ni bukan, ni hukum dia, ni satu. So nampak kan set dia adalah sama, set. So kita boleh gabungkan menggunakan hukum indeks. Hukum set. So jadi 3A darab 5A. Jadi kat sini kita akan dapat 3 darab 5, 15. A darab A square lah. So dekat sini kita boleh dapat set 15 set A square kan. Sebab kita boleh asingkan balik ni. Kalau ikut hukum set, bila dia sekali kita boleh asingkan, bila dia asingkan dia boleh gabungkan. Okay, kita boleh guna dua-dua teknik. Since kat sini saya nampak ada square-square, sini kan kita dah belajar dulu, boleh cut. So kita akan dapat set 15A. Untuk cantik sikit kita tulis A set 15. Okay. And then lagi satu soalan. Okay, kalau contoh teacher bagi set 24 per set 8. Okay, nampak kan dia bahagi dan set dia sama, iaitu punca kuasa 2 kan. So kita boleh gabungkan terus dua-dua menjadi 24 per 8. Dan kita boleh cut dalam ni 8 tambah 24, jadi set 3 jawapannya. Okay. Dan teacher bagi satu lagi soalan yang menggabungkan darab dengan bahagi, which is set 5 darab set 6 bahagi set 3. Jadi guna hukum set, which is darab yang sama set kedua-duanya, kita boleh gabung terus, which is dia akan jadi, bawah ni pun set juga kan. So ketiga-tiga ni sama, set, semua punca kuasa 2. Jadi kita gabung semua terus, jadi 5 darab 6 per 3. Dapat macam tu. Dan dia akan jadi set 6 darab 5, 30 per 3. So kita akan dapat kat sini 30 per 3, 31, 3, set 10. So ni jawapan dia. So senang saja. Set 10 ni kalau you tak pasti, tekan je calculator. In case you tak pasti, tekan je set 10. Ni nombor set ke tak? Dapat still sama, set 10. Maksudnya ni memang nombor set lah. Dia tak boleh permudahkan dah, tak boleh kecilkan dah. Okay. So saya rasa sampai situ sahaja untuk hari ni. Kan banyak-banyak nanti you pening pula sebab ni benda baru. So hari ni kita dah belajar apa itu set, lepas tu penukaran perpuluhan berulang tu dalam bentuk pecahan dan hukum set. Esok teacher akan ajar macam mana nak permudahkan yang lebih banyak lagi, yang soalan dia complicated sikit. Nak permudahkan yang ni teacher bagi untuk fahamkan hukum indeks ni. Hukum indeks lagi. Teacher nak fahamkan hukum set ni. So yang ni soalan yang simple sahaja teacher bagi. Esok baru kita masuk soalan yang panjang sikit, which is nombor 4 dan nombor 5 ni. So esok lagi detail lah. Okay, so sampai situ sahaja. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Hopefully you guys faham untuk konsep 3 ni dulu. Alright. Okay, jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum.